Di sebalik senyum yang pernah menjadi penghias pentas seni dan suara yang pernah bergema di corong radio seantero negara, terdapat seorang lelaki yang perlahan-lahan ditelan oleh bayang-bayang luka. Luka yang tidak berdarah tetapi meresap dalam setiap hela nafas dan denyut nadi. Zainal Abidin, satu nama yang pernah diangkat sebagai ikon musik tempatan, kini hanyalah bayang kepada dirinya yang dahulu. Hanya segelintir yang tahu, selepas puncak kejayaan, Zainal jatuh ke dalam jurang kehidupan yang kelam, hancur oleh badai perkahwinan, dan dihimpit derita penyakit yang tak berpenghujung. Zainal, seperti ramai lelaki lain, memasuki dunia perkahwinan dengan impian. Impian untuk mencipta keluarga bahagia, untuk mencintai dan dicintai, untuk berkongsi tawa dan air mata bersama seorang insan yang bernama istri. Namun impian itu perlahan-lahan berubah menjadi mimpi ngeri yang panjang. Perkahwinannya, walaupun kelihatan sempurna di mata masyarakat, sebenarnya telah retak sejak awal. Perbezaan prinsip, tekanan kerjaya, dan ketidakupayaan memahami keperluan emosi satu sama lain mencipta jurang yang makin melebar dari hari ke hari. Isterinya, yang juga berasal dari dunia hiburan, menyimpan harapan dan cita-cita yang berbeza. Ketika Zainal mahu perlahan dan menikmati detik bersama keluarga, isterinya mendambakan lebih glamour, lebih perhatian, lebih kebebasan. Mereka tidak bertengkar secara terbuka, tidak menjerit atau menghempas barang. Luka yang mereka cipta datang dalam bentuk diam yang panjang, dingin yang menyucuk, dan jarak yang semakin jauh, walaupun tinggal sebumbung. Anak-anak menjadi saksi bisu kepada cinta yang layu dan kasih yang memudar. Kemudian datanglah fasa paling hitam dalam hidupnya, penyakit. Pada awalnya, hanya batuk kecil yang tidak diendahkan. Lama-kelamaan, tubuhnya mula melemah, suaranya menjadi serak, dan tidak lagi gemilang seperti dahulu. Doktor mendiagnosnya dengan satu keadaan kronik yang memerlukan rawatan berpanjangan. Zainal, yang selama ini gagah berdiri di pentas, kini perlu bertarung dengan keletihan, kesakitan, dan pil-pil harian. Penyakit bukan sahaja menyerang tubuhnya, tetapi juga hatinya. Dalam diam, dia meratapi kehilangan suara emasnya, kehilangan kasih istri, kehilangan keriangan anak-anak yang makin menjauh. Dunia hiburan mula melupakannya. Undangan ke majlis-majlis makin kurang, peminat lama sudah beralih arah. Zainal merasa seperti bayang-bayang kepada kejayaan silam, terperangkap dalam tubuh yang makin uzur dan fikiran yang sentiasa diselubungi kesedihan. Namun yang paling menyakitkan adalah rasa sepi. Sepi bukan kerana tiada orang di sekeliling, tetapi kerana tiada lagi jiwa yang benar-benar faham akan dirinya. Dia mula menulis, bukan lirik lagu, tetapi catatan hati. Dalam helaian-helaian buku nota yang kusam, Zainal meluahkan setiap rasa, tentang kecewa yang menghakis semangat, tentang rindu pada anak-anak yang kini sudah dewasa dan jarang bertanya kabar, tentang penyesalan memilih cinta yang salah, dan tentang harapan yang makin pudar dari hari ke hari. Dalam salah satu catatannya, dia menulis, "Kalau aku tahu begini akhirnya, mungkin aku akan memilih untuk kekal bersendiri. Cinta tidak menjamin bahagia, dan suara tidak menjamin dihargai." Zainal bukan seorang yang menyalahkan takdir. Dia percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Namun sebagai manusia, dia juga punya batas. Ada hari dia rebah, ada malam dia menangis dalam diam,
Dan ada saat dia merindui panggung yang dulu menjadi rumah kedua buatnya. Walaupun demikian, Zainal tidak pernah benar-benar menyerah. Setiap pagi dia cuba bangkit, cuba tersenyum walaupun pahit. Dia mula melukis, mula membaca buku-buku spiritual, mula mendekati Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Penyakit yang dulu dianggap kutukan, kini menjadi guru paling setia. Mengajarnya tentang erti sabar, reda, dan pengharapan. Hari-hari Zainal kini dipenuhi dengan kesunyian yang tenang. Kadang-kadang dia duduk di beranda rumahnya, memandang langit sambil mengenang masa lalu. Dia tahu masa mudanya telah pergi, suara emasnya tidak akan kembali, dan perkahwinannya adalah pelajaran yang mahal. Tapi di sebalik semua itu, dia juga tahu dia masih hidup. Dan selagi hayat di kandung badan, masih ada ruang untuk mencari makna. Zainal Abidin mungkin bukan lagi nama besar dalam carta musik, tetapi kisah hidupnya adalah simfoni yang penuh emosi, tentang cinta yang tidak kesampaian, tentang perjuangan melawan kesakitan, dan tentang ketabahan dalam menghadapi hidup yang tidak pernah mudah. Saya masih ingat hari itu, langit kelihatan mendung dan angin seakan-akan turut membawa berat perasaan saya. Duduk di sudut bilik yang kecil ini, saya memegang sehelai gambar lama Zainal Abidin sedang tersenyum di atas pentas. Senyuman yang ikhlas, sinar mata yang penuh harapan. Namun di balik gambar itu, tersimpan kisah hidupnya yang tidak ramai tahu. Dan secara tidak disangka, kisah itu menjadi cermin kepada luka saya sendiri. Beberapa tahun lalu, saya juga pernah berdiri di titik tertinggi dalam hidup. Keluarga yang saya bina kelihatan sempurna di luar. Istri yang cantik, anak-anak yang bijak, dan pekerjaan yang stabil. Namun, tiada siapa yang tahu betapa sunyinya hati saya. Perlahan-lahan, perkahwinan saya mula retak. Kami tidak bertengkar, tetapi kami tidak lagi berbicara dari hati. Ketika saya jatuh sakit, saya harap itu akan menjadi momen yang mengikat kami kembali. Sebaliknya, saya rasa seperti beban, tidak hanya kepada istri dan anak-anak, tetapi kepada diri sendiri. Dalam tempoh itulah saya mula membaca kembali kisah Zainal Abidin, bukan sebagai peminat, tetapi sebagai seorang manusia yang mencari kekuatan dari mereka yang juga terluka. Zainal tidak pernah mengangkat diri sebagai wira. Beliau hanya seorang lelaki biasa yang memilih untuk tidak menyerah, walaupun kehidupan menghimpit dari semua arah. Bayangkan, seorang penyanyi yang hidupnya bergantung pada suara, tiba-tiba kehilangan kekuatan vokalnya kerana penyakit. Bayangkan, seorang suami yang mengimpikan cinta sejati akhirnya ditinggalkan kesepian, tapi beliau tidak membiarkan semua itu memusnahkan jiwanya. Zainal bangkit, perlahan tetapi pasti. Beliau tidak menuntut simpati, tetapi terus melangkah dengan sepi sebagai teman. Saya belajar banyak daripada kekuatan itu. Pada waktu saya ingin berputus asa, saya teringat bagaimana Zainal menulis tentang kesakitannya, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk melepaskan beban di hati. Saya pun mula menulis, bukan puisi, bukan cerita hebat, hanya catatan kecil tentang perasaan saya. Sedikit demi sedikit, saya belajar menerima bahawa luka ini adalah sebahagian dari perjalanan saya. Ada hari saya rebah, menangis, tanpa suara di dalam gelap. Tapi saya belajar daripada Zainal bahawa menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kita masih hidup, masih merasa, masih berharap. Saya pernah duduk di taman tempat saya, dan istri biasa berjalan suatu ketika dulu. Saya lihat seorang lelaki tua duduk sendirian sambil membaca buku.
Dari jauh, beliau kelihatan seperti Zainal. Wajah yang tenang, tapi ada kesedihan dalam mata itu. Saya mendekatinya, dan kami berbicara seketika. Bukan Zainal, tetapi entah kenapa, lelaki itu mengucapkan kata-kata yang meresap ke dalam hati saya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tidak menyerah. Dan disitulah saya benar-benar faham mengapa kisah Zainal menyentuh ramai. Bukan kerana beliau seorang selebriti, tetapi kerana beliau manusia, dengan luka, dengan jatuh bangun, dengan keberanian untuk terus hidup walau tiada siapa melihat. Kini, saya tidak lagi mengharap kehidupan yang sempurna. Saya hanya mahu hidup dengan jujur, dengan harapan kecil yang tulus, seperti dapat menikmati secawan kopi tanpa rasa sakit, seperti melihat anak-anak tersenyum walaupun dari jauh. Dan bila saya rasa lemah, saya buka semula gambar Zainal itu. Saya lihat senyuman yang pernah pudar, kembali bersinar. Bukan kerana beliau sembuh, tetapi kerana beliau memilih untuk tetap berjuang. Kepada sesiapa yang membaca ini dan sedang melalui luka yang sama, percayalah, kamu tidak bersendirian. Luka kita mungkin tidak sama, tetapi rasa sakitnya serupa. Dan seperti Zainal dan seperti saya, kamu juga boleh bangkit. Pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Jangan terburu-buru. Yang penting, jangan berhenti. Kerana di balik luka yang paling dalam, ada cahaya. Dan kadang-kadang, cahayanya datang dari kisah orang lain. Marilah kita sama-sama menyayangi dan menyanjung insan seperti Zainal Abidin. Bukan hanya kerana bakat dan jasanya dalam dunia seni, tetapi kerana kekuatan hatinya yang luar biasa dalam menghadapi badai kehidupan. Dalam diam, beliau mengajar kita erti ketabahan, dan dalam sepi, beliau menyuluh harapan buat jiwa-jiwa yang terluka. Kita semua perlukan kasih sayang dan pengertian, lebih-lebih lagi kepada mereka yang sedang diuji. Jadi, hulurkan empati, kongsikan kebaikan, dan jadilah sumber kekuatan untuk orang lain, seperti Zainal menjadi untuk kita. Terima kasih kerana telah mengikuti kisah ini. Jika Anda terinspirasi dan ingin terus menyokong serta mengikuti kisah-kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan langgan saluran kami. Bersama, kita cipta ruang yang lebih penuh kasih, hormat, dan pengharapan. Love,